Nazmi Alias dalam berita utama TV10. Tajuk berita utama malam ini: taufan terkuat di dunia melanda Filipina. Kes tembak mati pegawai M-Bank. Taufan Haiyan yang membawa angin selaju 314 km sejam membadai Filipina petang tadi. Menurut laporan Pusat Amaran Taufan Tentera Laut Amerika Syarikat, taufan yang terkuat di dunia itu mampu mencecah kelajuan 378 km sejam. Taufan tersebut dijangka melanda kawasan tengah Filipina sehingga Sabtu sebelum bergerak ke Laut Cina Selatan dan membadai Vietnam. Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan melaporkan lebih dari 125,000 penduduk sudah dipindahkan dari kawasan laluan taufan. Presidennya Bueno Aquino turut memberi amaran kepada penduduk supaya meninggalkan kawasan berisiko, terutamanya di kawasan perairan. Video rakaman televisyen Lita tertutup CCTV kes tembakan kejam pegawai M-Bank di USJ 2 Central, Subang Jaya petang semalam telah tersebar di laman YouTube. Klip 39 saat itu memaparkan visual insiden berlaku di mana pegawai bank Nur Azita Abu Talib 37 tahun bersama seorang lagi pegawai lain berada di ruang bilik peti besi bank terbabit. Tembakan dilepaskan ke arah mangsa dan kemudian seorang lagi pegawai diarah beredar dari bilik berkenaan. Dalam kejadian jam 6.20 petang itu, mangsa ditembak di kepala ketika sedang memasukkan wang di peti besi bank terbabit. Difahamkan ketika kejadian, mangsa berada di bilik peti besi berkenaan bersama 4 pegawai bank yang lain dan juga suspek. Menurut polis, suspek berasal dari Sabah bertindak melepaskan tembakan ke arah kepala mangsa. Kemudian ia melarikan diri bersama sejumlah wang dengan menaiki motosikal. Mayat mangsa dijangka dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampar, Perak untuk dikebumikan selepas bedah siasat. Dia memang dah ada satu beg hitam dengan dia yang dia pegang. Dan apabila dia melepaskan tembakan, kemudian dia terus menarik seorang lagi workers, pekerja wanita yang bekerja dengan mangsa yang meninggal. Jumlah korban keganasan akibat tunjuk perasaan di Mesir melebihi 75 nyawa, manakala jumlah mereka yang cedera mencecah 1,000 orang. Ia jauh lebih tinggi dari perangkaan yang dikeluarkan oleh stesen televisyen tempatan yang melapor lebih 30 orang terbunuh dalam keganasan paling buruk sejak Presiden Muhammad Morsi diguling 3 Jun lalu. Doktor yang merawat mangsa yang cedera di hospital sementara mengesahkan kebanyakan mereka yang terbunuh membabitkan penyokong Morsi berkampung berhampiran Masjid Rabi'atul Adawiyah berdekatan Mesir City. Pertempuran jalanan tercetus berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kahira di mana pihak berkuasa dilapor melepaskan gas pemedih mata. Keganasan yang sama turut berlaku di beberapa bandar utama di seluruh Mesir. Ribuan penyokong dan penentang Morsi Iskandariah bertempur sesama sendiri menyebabkan puluhan nyawa terkorban manakala 100 yang lain cedera. Tunjuk perasaan kali ini disifatkan yang terbesar diadakan dalam tempoh 30 bulan sejak tercetusnya pergolakan politik Mesir. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang mengadakan lawatan rasmi 2 hari ke negara ini diberi sambutan rasmi di Dataran Bangunan Perdana Putra. Ketibaan beliau pada 4 petang tadi disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Menteri-Menteri Kabinet serta pegawai kanan kerajaan. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan tertutup yang dijangka membincangkan isu semasa selain bertukar pandangan mengenai hubungan serantau. Lawatan kedua Abe ke negara ini mempererat hubungan dua hala yang sedia terjalin antara Malaysia dan Jepun sekaligus memperkukuhkan kerjasama bagi menyumbang ke arah visi Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Lawatan rasmi selama 2 hari itu merupakan lawatan kedua Abe ke negara ini dan beliau dijadual berlepas pulang bersama rombongannya pada Jumaat ini. Menurut portal Majlis Keselamatan Negara, bilangan mangsa banjir di Johor sehingga jam 11.30 pagi tadi mencecah 1,319 orang. Kawasan yang terlibat adalah Kampung Laut, Kampung Sungai Tiram, Kampung Baru Sungai Mas dan Taman Mawai. Mangsa banjir ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia menasihatkan penduduk sekitar Batu Pahat agar berjaga-jaga kerana paras air sungai sudah mencapai tahap 5.63 meter melepasi tahap amaran yang ditetapkan.
Masalah denggi dan pencemaran air serta bau busuk yang menghantui penduduk di Kampung Numbak Sepanggar. Untuk mengetahui berita selanjutnya bersama wartawan kami Syafiqah di lokasi. Apa yang boleh saya kongsikan susulan daripada isu pencemaran air serta bau busuk dan demam denggi di kampung ini adalah penduduk tempatan terpaksa menahan bau busuk akibat takungan ini mungkin terjadi kerana sistem perparitan yang kurang baik dan mungkin juga tersumbat. Apa yang ingin saya kongsikan di sini, jarak di antara kawasan takungan air yang tercemar adalah sangat berdekatan dengan rumah penduduk. Selain itu juga, penduduk kampung bukan sahaja terdedah dengan ancaman bau busuk, malahan mereka juga terdedah dengan penyakit demam denggi. Saya dapat saksikan sendiri keadaan takungan air yang busuk ini juga merupakan tempat pembiakan nyamuk Aedes, lebih-lebih lagi pada musim hujan sebegini. Baiklah, itu sahaja daripada saya Syafiqah dari TV10. Kemeriahan sambutan Christmas di Sabah disambut dengan meriah oleh semua kaum yang terdapat di negeri itu yang mempunyai keunikannya tersendiri. Wartawan kami Rozaliah ada laporannya. Terima kasih kepada rakan tugas di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, ketika ini saya berada di Kompleks One World Hill, Kota Kinabalu, di mana Karnival Christmas diadakan di sini sama tahun. Dan jika anda perhatikan di belakang saya, terdapat pelbagai kemeriahan dan keseronokan yang dikongsi oleh setiap pengunjung yang datang. Dan saya dimaafkan juga, sambutan Christmas pada tahun ini mempunyai keunikan tersendiri. Dan untuk mengetahui keunikan tersebut, bersama saya Cik Lana yang merupakan salah seorang kru yang terlibat dalam Karnival Christmas ini. Baiklah, Cik Lana, apakah bagaimanakah sambutan Christmas pada tahun ini? Okay, pada tahun ini sambutan Christmas kita lebih meriah daripada tahun yang lalu. Because all the decoration is more unique dari tahun lalu and performance pada tahun ini lebih banyak and also kami mengadakan banyak aktiviti yang boleh meraihkan memeriahkan suasana Christmas. Okey, terima kasih Lana. Baiklah, itu sahaja laporan dari saya. Rosalia Bosan kembali ke studio. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah menerima maklumat wujud di kalangan aktivis dan ahli politik di Kedah mengamalkan ajaran Syiah. Menurut pengarahnya Datuk Noh Dahya, perkara itu sedang disiasat dan pemantauan lanjut dilaksanakan. Bagaimanapun setakat ini tiada bukti sahih yang diperolehi. Beliau ditemui di majlis penutup kursus penguatkuasaan dan penyiasatan ajaran salah di Alostar Kedah pada Rabu lalu. Tindakan boleh diambil terhadap mana-mana individu tanpa mengira fahaman politik berdasarkan enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah bagi membantras ajaran Syiah yang diluluskan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Yang ahli politik daripada mana-mana pihak terlibat secara yang langsung dalam sesuatu program yang betul-betul berkaitan Syiah. Tapi yang ada yang kita dengar tu lebih bersifat persepsi dan sebagainya yang sukarlah untuk kita ambil action. Jadi kalau dalam tindakan yang kita sedang pantau ni sekarang ni ahli politik mana-mana pihak yang betul-betul declare ataupun menyertai majlis anjuran Syiah. Ikhwanul Muslimin meningkatkan kempen bagi mengembalikan kuasa Presiden kepada Muhammad Mursi dengan menganjurkan rapat umum besar-besaran di seluruh negara itu. Mereka berikrar meneruskan tekanan ke atas angkatan tentera sehingga kerusi Presiden Mursi dikembalikan. Berpuluh ribu anggota Ikhwanul Muslimin berkumpul di Bandar Kubu dan jalan utama di Mesir dengan memegang poster Mursi dan melaungkan sokongan pada Presiden yang digulingkan itu. Bagaimanapun, kumpulan penentang Ikhwanul Muslimin membalas rapat umum itu dengan berhimpun di dataran Tahrir dan lokasi lain sekitar Kahirah. Rapat umum sedemikian turut diadakan di beberapa bandar lain bagi menghalang kemarahan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, tentera meningkatkan kawalan di lokasi strategik sekitar Kahirah bagi mencegah keganasan baru tercetus melibatkan dua kumpulan berkenaan. Mursi dan 5 pemimpin kanan Ikhwanul Muslimin dipercayai ditahan oleh pihak tentera. 200 lagi anggota penting pergerakan itu turut berdepan waran tangkap. Biarpun Mursi diturunkan, perselisihan mengenai pelantikan Perdana Menteri masih belum berjaya diselesaikan. Parti An-Nur Salafi menjadi tumpuan apabila tidak bersetuju dengan cadangan melantik Muhammad El-Baradi sebagai Perdana Menteri walaupun beliau mendapat sokongan padu tamarat.
Sementara itu, penyokong Mursi turut berhimpun di depan ibu pejabat tentera Mesir untuk menuntut pembebasan bekas presiden berkenaan. Penyokong Mursi bertekad meneruskan demonstrasi sehingga desakan mereka dipenuhi. Bagi mereka, Mursi adalah pemimpin yang dipilih menerusi proses demokratik sebagai wakil rakyat Mesir. Sehingga kini lokasi Mursi ditahan terus dirahsiakan pihak tentera. Susulan protes berkenaan, tentera mengarahkan kawalan di jalan utama di Kahirah bagi mengelak sebarang insiden keganasan. 14 orang terbunuh selepas ribut melanda utara Eropah menyebabkan bekalan elektrik terputus dan beberapa penerbangan kapal terbang serta kereta api terpaksa ditunda. Sehingga kini ribut telah mengorbankan 9 mangsa di Jerman dan 4 di Britain. Walau bagaimanapun, angin kencang yang melanda Britain berakhir semalam apabila ribut menghala keterusan Inggeris yang menyebabkan 270,000 penduduk terputus bekalan elektrik, manakala di Belanda pula ribut kencang paling teruk terjejas apabila pokok-pokok besar di bandar bersejarah tumbang. Perkhidmatan feri yang menghubungkan Denmark dan Sweden juga dihentikan berikutan angin kencang tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali imbas insiden penyokong bola sepak Kelantan di Stadium Sultan Muhammad keempat yang berlaku semalam tidak ubah seperti pelakuan liar yang sering dipaparkan di televisyen. Namun itulah gaya terkini penyokong bola sepak negara. Susulan insiden terbaru ini, Persatuan Bola Sepak Kelantan (KAFA) dijangka berhadapan hukuman keras daripada Persatuan Bola Sepak Negara (FAM). Mesyuarat khas berkenaan disiplin penyokong Kelantan yang dipengerusikan oleh Kamaruddin Abdullah akan bersidang pada awal pukul 3 petang esok. Turut hadir pegawai KAFA untuk memberi keterangan berkenaan dengan insiden terbabit. Hakikatnya, ini kali ketiga berturut-turut penyokong pasukan Kelantan mencetuskan huru-hara dalam perlawanan yang membabitkan pasukan Kelantan. Tindakan yang lebih tegas memang ada asas untuk lembaga disiplin memanggil pihak KAFA menghadapi lembaga disiplin untuk kita mengambil tindakan. Kita telah memutuskan untuk menggantung beliau secara indefinitely untuk satu tempoh yang kita akan putuskan kemudian. Di atas padang, kedua-dua pasukan, terutamanya pasukan Pahang, telah bersedia menggempur gawang pasukan Johor. Biarpun ketinggalan semangat tinggi para pemain menjadi kunci utama bagi memastikan misi ke final menjadi kenyataan. Setidak-tidaknya itulah yang diinginkan oleh seluruh peminat Tok Gajah ketika pasukan tersebut menjalani latihan petang tadi, jelas bersemangat bagi memastikan impian menjulang Piala FA menjadi kenyataan. Misi Pahang terpantut selasa lalu akibat kekecohan penonton di Stadium Darul Makmur. Jurulatih Pahang Dollah Saleh sudah mengatur strategi ampuh bagi membuatkan JDT pulang dengan kecewa pada malam ini. Bekas pemain Pahang itu juga berharap agar para penyokong dapat membanjiri stadium malam ini bagi memberi sokongan kepada para pemain yang akan beraksi. Kita dah buat perancangan dan saya percaya pada malam esok agak berbeza, dan saya percaya juga nak dibandingkan dengan masa di Johor, kita lebih bersedia pada malam esok. Keputusan penjaga gol utama Barcelona, Victor Valdes, enggan menyambung kontrak ada kaitan dengan tekanan yang dihadapinya sepanjang sedekad lalu. Ini disahkan sendiri oleh Valdes dalam satu sidang media akhbar khas semalam bagi mengumumkan tindakannya meninggalkan kelab itu. Beliau turut menyatakan sebagai penjaga gol memerlukan cabaran yang baru. Valdes yang dikaitkan dengan tawaran yang lumayan ke Morocco dijangka meninggalkan Barcelona dengan menghadiahkan wang yang banyak hasil penjualannya ke kelab Perancis itu. Cara itu dilihat lebih baik daripada Valdes tidak menyumbang apa-apa dan pindah secara percuma apabila kontraknya tamat pada tahun hadapan. Sekian sahaja berita utama TV10. Sebelum mengakhiri berita, saksikan kemeriahan sambutan Christmas di Wan Borneo, Kota Kinabalu. Assalamualaikum. Dan salam hormat.